Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulaika. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang subtopik 1.7, faktor penentu sistem penggajian. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Setiap organisasi akan mengamalkan sistem penggajian yang berbeza-beza bergantung kepada pelbagai faktor penentu. Okey, kat dalam tajuk ini ada 6 sahaja poin yang kamu semua perlu ingat. Okey, kita tengok poin yang pertama, kemampuan organisasi. Yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Yang kelima, permintaan dan penawaran buruh. Dan yang terakhir, faktor lokasi. Okey, yang pertama, kemampuan organisasi. Organisasi yang mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh akan memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerja. Okey, maksudnya dekat sini, sesebuah organisasi ataupun syarikat yang maju dari sumber keuangan ataupun lain-lain akan memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerja. Maksudnya, perniagaannya besar, untungnya pun tinggi. Maka, penggajian yang ditawarkan kepada pekerja pun tinggi berbanding syarikat lain. Poin yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab besar akan diberi ganjaran yang lebih tinggi. Okey, maksudnya dekat sini, jenis tugas ni ditentukan berdasarkan jawatan seseorang pekerja. Okey, maksudnya pekerja ni berani mengambil risiko ataupun dia bertanggungjawab, akan diberi ganjaran lebih berbanding pekerja bawahan. Contohnya, bonus pekerja yang bertanggungjawab ini dia lebih tinggi berbanding bonus pekerja bawahan. Poin yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Pihak kerajaan berkuasa menentukan kadar ganjaran minimum yang perlu diberikan oleh sesebuah organisasi. Okey, maksudnya dekat sini, pihak kerajaan ni dia berhak untuk menentukan kadar ganjaran. Contohnya, kadar minimum dari KWSP, kadar ganjarannya ditentukan oleh kerajaan. Okey, faham? Okey, sedikit nota tambahan. KWSP ni wajib dipenuhi oleh majikan bagi pihak pekerja. Poin yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Okey, yang pertama tu, majikan akan memberi ganjaran yang setara atau lebih tinggi berbanding dengan ganjaran pesaing. Okey, maksudnya dekat sini, contohlah ada dua syarikat. Ganjaran syarikat kita ni mestilah tidak jauh beza dari syarikat yang lain, ataupun ganjaran syarikat kita ni lebih tinggi berbanding syarikat lain. Kalau tidak, pekerja akan berasa tidak adil dan akan ada niat untuk berhenti kerja. Dan ini akan merugikan sesebuah syarikat. Poin yang kelima, permintaan dan penawaran buruh. Permintaan dan penawaran buruh akan menentukan kadar upah di pasaran. Maksudnya, interaksi dalam pasaran antara pengeluar dengan pengguna. Jika permintaan dan penawaran buruh tinggi, maka kadar upah di pasaran pun tinggi. Lebih kurang macam untung yang dapat pun tinggi. Poin yang keenam, faktor lokasi. Sistem penggajian akan dipengaruhi oleh kosara hidup setempat, kedudukan geografi kawasan dan risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Okey, maksudnya kat sini, kedudukan sesebuah organisasi ataupun syarikat, jika kedudukan dia strategi dekat pusat bandar, maka penggajian lebih tinggi berbanding di kawasan-kawasan luar bandar. Okey, ini akronim bagi tajuk penentu-penentu sistem penggajian. Akronim ni saya buat dalam bentuk ayat. So, satu ayat ni merangkumi poin penentu-penentu sistem penggajian. Okey, yang pertama, kemampuan organisasi, kos. Yang kedua, bentuk dan jenis tugas, buat tugasan. Yang ketiga, undang dan peraturan kerajaan dan peraturan raja. Yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing, dibayar. Yang kelima, permintaan dan penawaran buruh atas permintaan. Yang keenam, faktor lokasi, sesebuah tempat. Bila kita gabungkan semua jadi satu ayat, ia akan jadi
kos buat tugasan dan peraturan raja dibayar atas permintaan sesebuah tempat. Akronim ini dibuat perkataannya tidak jauh beza daripada perkataan yang asal supaya kamu semua mudah untuk memahami dan menerima dan mengingati dengan mudah. Sekian daripada saya. Semoga kamu semua dapat menerimanya dengan mudah.